Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, syukur kepada Allah. Pagi ini kita dapat menyambung kembali sesi ulang kaji surah-surah dalam Al-Quran. Alhamdulillah, kita sudah pun selesai 22 surah. InsyaAllah pagi ini kita akan membincangkan tentang surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun adalah surah yang ke-23 yang terletak selepas surah Al-Hajj, iaitu surah Haji. Apakah perkaitan surah ibadah haji dengan surah orang-orang yang beriman? InsyaAllah sekejap lagi kita akan sebutkan perkaitan di antara kedua-dua surah, di antara Al-Mu'minun dan surah Haji. Baik, surah Al-Mu'minun ini mengandungi 118 ayat, yang mana surah Al-Mu'minun surah yang berada pada juzuk yang ke-18. Kesemua ayat dalam surah Al-Mu'minun berada pada juzuk yang ke-18. Kalau kita ingin merujuk ke semua ayat dalam surah Al-Mu'minun, boleh buka muka surat 342 sehingga muka surat 349. Baik, tuan-tuan dan puan, kita lanjutkan dengan membincangkan apakah justifikasi bagi surah Al-Mu'minun. Kenapa surah ni dinamakan dengan surah orang yang beriman? Di manakah ayat dalam surah ini yang merujuk kepada kalimah Al-Mu'minun, dan apakah sebenarnya maqsad, tujuan bagi surah Al-Mu'minun? Baik, surah Al-Mu'minun, kenapa ia dinamakan dengan Al-Mu'minun, iaitu orang yang sentiasa beriman? Kerana surah ini adalah surah yang ada menerangkan ciri-ciri ataupun sifat-sifat orang yang beriman. Tapi bukan itu saja, surah Al-Mu'minun juga ada menerangkan tentang ganjaran bagi orang yang beriman. Jadi itulah justifikasi bagi surah Al-Mu'minun, dia dinamakan orang beriman kerana surah ini menyenaraikan sifat ataupun ciri ataupun kriteria orang yang beriman. Jadi untuk dapatkan maklumat lanjut, apakah ciri orang yang beriman itu sehingga dijadikan surah ini dengan nama surah Al-Mu'minun. Baik, tuan-tuan, surah Al-Mu'minun ni, perkataan Al-Mu'minun kita akan temukan pada ayat yang pertama. Pada ayat yang pertama, apabila kita buka sahaja surah Al-Mu'minun, selepas kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita akan menemukan Allah Ta'ala berfirman, Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjayalah orang yang sentiasa beriman. Jadi di ayat yang pertama surah Al-Mu'minun adalah menjadi sumber kepada menjadi sumber kepada nama surah, iaitu surah Al-Mu'minun. Tuan-tuan, rahimani wa rahimakumullah, dalam surah Al-Mu'minun ni kita juga
sebenarnya akan menemukan, okey, itu adalah nama bagi suratul Mukminun. Okey, sekarang kita terus pergi kepada membincangkan apakah ciri orang yang beriman yang ada pada ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-11. Baik, tuan-tuan, untuk nama Al-Mu'minun kita dah selesai merujuk kepada orang yang beriman, tetapi sekarang kita nak dapatkan apa ciri orang beriman tu? Apa kriteria orang beriman itu? Okey. Kalau kita buka pada ayat yang kedua, kita akan menemukan Allah menyebutkan sifat yang pertama ataupun ciri yang pertama orang beriman ini, allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang yang kalau dia salat dia sentiasa khusyuk. Itu adalah ciri yang pertama. Maknanya dia kerjakan salat, tapi dia salat dia ada khusyuk. Itu ciri orang beriman yang pertama. Lepas tu ciri orang yang beriman yang kedua pada ayat nombor 3, iaitu manusia yang al-walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Mereka ni akan cuba sedaya upaya menjauhi segala perkara yang sia-sia, perkara yang tak ada faedah pada agama, tak boleh menambahkan iman, tak boleh memberikan pahala, mereka akan jauhkan. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga orang yang beriman ini ataupun sifat yang ketiga adalah walladzina hum lizakati fa'ilun, iaitu orang yang sentiasa mengeluarkan zakat. Dia sentiasa keluarkan zakat. Okey, ciri yang keempat dalam suratul Mukminun, kerana surah itu nama Al-Mukminun, maka kita kena galikan, keluarkan apa ciri orang beriman itu yang keempat, berada pada ayat yang kelima, walladzina hum li furujihim hafizun, iaitu orang yang sentiasa menjaga kehormatan dirinya. Orang yang selalu jaga kehormatan diri dia. Okey. Kemudian ayat nombor 6 suratul Mukminun memperincikan ciri yang keempat pada ayat nombor 5. Jadi macam mana orang beriman ni dia menjaga kehormatan dirinya, iaitu orang yang dia tidak melepaskan nafsu syahwat dia tu melainkan kepada pasangannya ataupun kepada hamba-Nya. Itu ayat nombor 6. Baik, kita selesai membincangkan 4 ciri orang yang beriman. Okey, bermula daripada ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Okey, kita kena tengok ayat yang berikutnya kerana ada lagi beberapa ciri orang yang beriman. Sebab sekarang kita sedang bincang nama bagi surah itu adalah surah orang yang beriman. Jadi kita nak tahu apakah yang dikatakan orang tu beriman. Jadi yang dikatakan orang beriman, ia mesti memiliki ciri orang yang beriman. Maka apa ciri-cirinya? Alhamdulillah, kita dah ulas ada 4. Sekarang ni kita nak pergi kepada ciri yang kelima, ciri yang keenam dan ciri yang ketujuh yang berada pada ayat nombor 8, ayat nombor 9. Okey, ciri yang kelima adalah walladzina hum li amanatihim, iaitu orang yang sentiasa dia menjaga amanahnya. Amanah yang dia terima, dia selalu tunaikan. Tugas yang diberikan kepadanya, dia akan selesaikan. Kalau ada mana-mana kerja yang dibebankan kepada dia, dia akan tunaikan. Itu adalah sifat yang kelima ataupun ciri yang kelima orang yang beriman. Lepas tu ciri yang keenam, Allah Ta'ala mengatakan pada ayat nombor 8, wa ahdihim ra'un,
orang yang sentiasa dia menjaga juga janjinya. Dia bukan sekadar selesaikan tugas dia, tetapi ia juga sentiasa menunaikan janji. Jika dia berjanji, dia akan tunaikan. Itulah sifat yang keenam bagi orang yang beriman. Okay. Kemudian, kalau kita baca satu lagi, iaitu pada ayat nombor 9, kita akan menemukan sifat yang ketujuh orang beriman ini adalah وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Orang yang sentiasa dia memelihara solat-solatnya. Dia jaga solat dia. Dia ambil berat tentang solat fardunya. Dia tidak memandang ringan solat fardunya. Jadi, sesiapa yang sentiasa mengambil berat tentang waktu solatnya, dia tak nak lambat-lambatkan, dia selalu tunaikan pada awal waktu, dia buat solat waktunya dengan sempurna, dia utamakan solatnya berbanding dengan perkara-perkara yang lain, maka ia memiliki salah satu ciri ataupun sifat orang yang beriman. Jadi kalau kita himpunkan ciri orang yang beriman, bermula daripada ayat yang kedua. Kenapa bermula ayat yang kedua? Sebab ayat yang pertama Allah menyebut telah berjayalah orang yang beriman. Jadi rupa-rupanya nama surah Al-Mu'minun itu berada pada ayat yang pertama surah Al-Mu'minun. Jadi kenapa dinamakan orang itu beriman? Apa ciri dia? Telah diterangkan pada ayat nombor 2, ayat nombor 3, ayat nombor 4, ayat nombor 5. Lepas tu ayat nombor 5 tu diterangkan lagi perinciannya ayat nombor 6, ayat nombor 7. Kemudian ciri yang kelima, keenam ada pada ayat nombor 8 dan ayat nombor 9. Okey. Adakah itu sahaja ciri orang yang beriman ke? Adakah ciri orang beriman ni hanya dengan orang yang khusyuk dalam salat, tinggalkan perkara yang sia-sia, tunaikan zakat, jaga kemaluan dia, ataupun dia juga adalah orang yang tunaikan amanah, tunaikan janji, dia memelihara salat, itu sahaja ke ciri orang yang beriman? Okey, tidak. Kita kena baca lagi ayat-ayat yang berikutnya, kerana surah Al-Mu'minun ni ada 118 ayat. Jadi kita teruskan baca. Apabila kita baca sampai ayat nombor 57. Sampai ayat nombor 57, kita jumpa lagi beberapa sifat orang yang beriman. Sehinggalah ayat nombor 62. Jadi ada ciri tambahan dalam suratul Mu'minun, iaitu pada ayat nombor 57, Allah kata ciri orang beriman ni apa? Innal ladhina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Orang yang dia masa hidup dia selalu dia takut. Kalau dia ingat Allah, dia takut pada Tuhan. Macam mana nanti Allah Ta'ala dia nak berhadapan dengan Tuhannya. Orang yang sentiasa takut kepada Allah, itu adalah ciri yang ke-8 orang yang beriman. Ciri yang ke-9 iaitu ayat nombor 58, Allah mengatakan walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, iaitu orang yang sentiasa dia percaya, dia terima, dia beriman, dia membenarkan ayat-ayat Tuhannya. Contohnya dia baca Quran, dia meyakini Quran ini adalah kalam Allah. Dia terima bahawa apa yang ada dalam Quran tu adalah semuanya adalah wahyu daripada Allah. Lepas tu dia cuba untuk mengikuti ayat-ayat Tuhan dia. Itulah dipanggil orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhannya. Itulah adalah ciri yang ke-9. Tapi ada
satu lagi ciri yang sangat utama bagi orang beriman ni apa? Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, iaitu orang yang tidak mensyirikkan Tuhan dengan sesuatu yang lain. So ada 10 ciri orang yang beriman yang boleh ditemukan bermula ayat 1 sampai ayat nombor 11 dan disambung dengan ayat 57 sehingga ayat nombor 59. Maka lepas tu ada satu lagi. Oh, tak habis lagi. Ada lagi. Nak cepat habis je kita ni. Okey, ayat nombor 60. Ada satu lagi ciri yang ke-11. Apa dia? Ayat nombor 60. Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillatum annahum ila rabbihim raji'un. Iaitu mereka ni adalah orang yang kalau dia buat amal, dia bimbang kalau Allah tak terima amal dia. Itu pun ciri orang yang beriman. Maknanya orang ni, Allah bagi satu contoh, mereka ni dah memberi kepada orang lain. Contohnya dia telah bagi makan kepada orang lain yang perlukan makan. Tapi walaupun dia dah bagi, dia dah tolong orang lain beri makan, tapi hati dia selasa takut. Takut apa? Takut amalan yang dia buat tu Allah Ta'ala tolak. Itulah sifat yang ke-11. Itulah ciri yang ke-11. Okey, ciri yang ke-12, mereka ini adalah orang yang apa? Ulaika yusari'una fil khairat, iaitu orang yang sentiasa bersegera untuk melakukan kebaikan. Dalam apa-apa, dia akan cepat untuk tunaikan kewajipan. Kalau sampai perintah untuk salat, cepat-cepat dia salat. Kalau sampai kepada perintah untuk keluarkan zakat, dia cepat-cepat dia keluarkan zakat. Orang yang bersegera dalam melakukan amal soleh. Itulah ciri yang ke-12 yang kita dapat pelajari daripada nama surah itu adalah orang yang beriman. Maka dari orang yang beriman itu sudah pasti ia ada buat sesuatu sehingga mendapat kepada pangkat orang beriman. Orang beriman ni dia bukan ada iman saja, tapi dia kena buktikan keimanannya dengan amal-amal soleh. Apa amal-amal soleh dia? Kita telah sebutkan tadi ada berapa? Ada 12 sifat orang yang beriman. Selesailah kita bincang tentang nama surah. Okey, justifikasi surah itu kenapa nama Al-Mu'minun dan di manakah ayat yang menjadi kepada sumber nama surah. Sekarang tuan-tuan, jom kita bincangkan pula. Apakah objektif bagi surah Al-Mu'minun? Apakah maqsad bagi surah Al-Mu'minun? Okey, para ulama mereka mengkaji nama surah. Mereka melihat keseluruhan ayat 118 ayat surah Al-Mu'minun ni, mereka lihat pembuka ayat, pembuka surah, mereka tengok tengah-tengah surah, mereka tengok penghujung surah. Boleh katakan semualah para ulama lihat ayat-ayatnya, maka dapatlah satu kesimpulan kepada tujuan surah Al-Mu'minun ini. Nak tahu apa tujuan surah Al-Mu'minun? Mudah saja. Surah Al-Mu'minun ini surah yang Allah nak terangkan kepada kita. Tuhan nak jelaskan kepada kita tentang kejayaan orang yang beriman. Dan Allah nak menyebutkan juga tentang kegagalan orang yang tak mau beriman. Itulah tujuan surah Al-Mu'minun. Jadi kalau tuan-tuan nak masuk syurga, nak masuk syurga Firdaus, orang yang masuk syurga Firdaus ini adalah orang yang berjaya. Sebab itu dekat surah Al-Mu'minun kita akan jumpa Allah menyebutkan tentang syurga Firdaus. Okey, syurga Firdaus adalah hasil
kejayaan manusia. Manusia yang mana? Manusia yang memiliki ciri-ciri orang yang beriman yang telah pun kita sebutkan tadi. Jadi surah Al-Mu'minun surah yang bagi tahu kepada kita kalau nak berjaya hidup di hari akhirat, maka milikilah ciri-ciri orang yang beriman. Jadi surah Al-Mu'minun surah yang menjelaskan kejayaan orang yang beriman, kegagalan orang yang kafir. Dan untuk mantapkan lagi tujuan surah Al-Mu'minun ini, saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada pembukaan. Kalau kita buka saja surah Al-Mu'minun, kita baca saja ayat pertama, kita dah jumpa dah Allah Ta'ala kata apa? Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjayalah orang yang beriman. Aflaha, berjaya. Berjaya yang macam mana? Dijauhkan daripada api neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Itulah aflaha. Okey. Apabila kita baca lagi satu Mu'minun, sampailah ayat 117, iaitu ayat yang kedua terakhir, kita akan menemukan Allah menyebutkan innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak berjayalah orang yang kafir. Sangat cantik susunan surah-surah dalam Al-Mu'minun sehingga kan Allah Ta'ala menyebut dekat ayat pertama pembukanya, berjayalah orang yang beriman. Tetapi ketika Allah nak menamatkan surah Al-Mu'minun ini, iaitu pada ayat yang kedua terakhir, Allah menyebutkan tidak berjayalah orang yang kafir. Jadi kalau kita gabungkan ayat 1 dengan ayat 117, pembuka dengan penutupan suratul Mu'minun, maka kita dapatlah dia punya intipatinya. Rupa-rupanya ada orang yang berjaya, rupa-rupanya ada orang yang gagal. Siapa yang berjaya tu? Orang beriman. Siapa yang gagal tu? Orang yang kafir. Apakah perkaitan antara nama surah itu dengan tujuan surah? Sudah pastilah ada perkaitan. Kenapa? Kerana orang yang berjaya itu sudah pasti orang yang memiliki ciri-ciri al-mu'minun. Al-mu'minun ni adalah kata nama, kata nama yang merujuk kepada perbuatan beriman itu sentiasa. Okey, selesailah kita tujuan suratul Mu'minun. Tapi ada satu lagi yang kita nak bincangkan, iaitu mihwar, iaitu tema bagi suratul Mu'minun. Dia lebih kurang sama dengan tujuan suratul Mu'minun. Para ulama mengatakan tema bagi suratul Mu'minun ini, Allah sebenarnya nak menunjukkan al-muqarranah, iaitu Allah nak menunjukkan perbandingan baina sifatil mu'minin wa masirul kafirin. Sebenarnya tema suratul Mu'minun ini Allah nak buat perbandingan antara ciri orang yang beriman dengan orang yang kafir. Selesailah kita membincangkan nama surah, kemudian justifikasi surah itu kenapa dinamakan Al-Mu'minun, di manakah sumber ayat yang ada kalimah Al-Mu'minun. Lepas tu kita telah selesai bincangkan tujuan objektif suratul Mu'minun. Lepas tu kita juga dapat menyebut tentang tema bagi suratul Mu'minun. Akhir sekali, mari kita cari perkaitan. Kenapa surah Mu'minun ini Allah letakkan ia selepas surah ibadah haji? Surah ibadah haji, surah yang ke-22. Lepas surah ibadah haji, ada surah Al-Mu'minun. Seolah-olahnya ibadat haji itu adalah ciri orang yang beriman, ataupun bukan sekadar ada ibadat haji sahaja,
tetapi perlu juga memiliki ciri-ciri yang lain ada dalam suratul Mukminun. Ataupun berkaitan susunan surah tu, kalau surah haji kita dah belajar. Surah haji adalah surah yang Allah mengajak kepada kita mengagungkan dia, mengesakan dia melalui simbolik kepada ibadat haji. Surah haji kita belajar adalah simbolik kepada nak menggambarkan tentang hari kiamat. Maknanya surah haji ni surah yang mengajak kita kepada meyakini adanya hari kiamat. Apa kaitan dengan Al-Mu'minun? Maka suratul Mu'minun surah yang menerangkan apabila kita dah sampai kiamat, maka dekat kiamat itulah waktu untuk kita menerima keputusan. Kita berjaya ke kita tak berjaya. Sebab itu ayat yang pertama Al-Mu'minun adalah qad aflaha, telah berjayalah. Jadi berjaya yang sebenar-benarnya bukan dekat dunia, tapi berjaya yang sebenar-benarnya apabila kita berada di hari akhirat. Tapi nak berjaya ke hari akhirat, perlulah memiliki sifat orang yang beriman. Wallahu ta'ala alam, itulah kupasan ringkas sesi ulang kaji bagi suratul Al-Mu'minun yang berjumlah 118 ayat. Semoga kita semua dapat memahami perbincangan dalam suratul Mu'minun. Apabila kita masuk juzuk yang ke-18, moga-moga kita masuk saja juzuk 18, kita masuk dalam perasaan yang sangat teruja. Masuk 18 ni sangat teruja. Teruja macam mana? Teruja dengan kejayaan dapat masuk syurga Firdaus. Kalau juzuk yang ke-17 yang kita bincangkan sebelum ini, kita rasa macam Allah penatnya lah buat ibadat haji ni kan. Kan? Kita nampak macam inilah gambaran hari kiamat. Tapi apabila masuk juzuk yang ke-18, mula-mula lagi kita sudah masuk dalam keadaan yang sangat keterujaan untuk mendapat syurga Al-Firdaus. Baik tuan-tuan, sebelum kita tangguhkan, ada apa soalan tak? Dekat Zoom ada soalan ke apa-apa ke? Tak ada Ustaz. Dekat Zoom tak ada. Dekat FB pun tak ada. FB tak ada juga. Okey, kalau tiada, kita berhenti dengan kadar ini. Kita akan sambung sekejap lagi surah tentang Al-Quran, iaitu surah kita nak belajar surah tentang cahaya, iaitu Nur, ya, tentang cahaya, surah yang ke-24. Tapi kita rehat sekejap. Kita ambil dalam 10 minit. Sekarang dah 8.45, maknanya pukul 8.55 kita akan sambung kembali untuk sesi ulang kaji surah yang berikutnya, iaitu surah Nur, surah cahaya. Baik, insya-Allah kita tangguhkan dulu sesi ulang kaji surah Al-Mu'minun dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Kalau ikut dekat Zoom boleh stay. Terima kasih. Tak perlu call, tak apa. Ustaz nak tutup ke tak Zoom?